Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khusus sekali para jamaah Masjid Yusuf Ishaq yang sangat kita kasihi. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini, subuh ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam talian dalam siri kuliah subuh anjuran Masjid Yusuf Ishaq kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita usahakan ini diterima oleh Allah. Dan mudah-mudahan juga dikurniakan dengan ganjaran yang mulia di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan puan-puan semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan sihat sejahtera, dalam perlindungan Allah, dipelihara bersama keluarga yang dikasihi, orang-orang yang disayangi. Mudah-mudahan Allah terus pimpin kita berada di atas jalan yang lurus sampailah akhirnya kita kembali kepada Allah, ditempatkan untuk kita tempat yang istimewa, makam yang terpuji di dalam syurganya nanti. Bersama-sama bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita meneruskan, saya mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan salam hormat daripada pengerusi, pentadbir, pengurus dan juga petugas Masjid Yusuf Ishaq kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan mereka minta saya menyampaikan sedikit hajat undangan untuk kita sama-sama menghulurkan sedikit kemurahan kita, keihsanan kita, sebahagian daripada apa yang Allah kurniakan kepada kita, insya-Allah, untuk kita menyokong Masjid Yusuf Ishaq dengan menyumbangkan derma semampu kita, seikhlas hati kita, berdasarkan kepada maklumat yang disediakan, yang terpapar pada layar tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, insya-Allah ambil maklum akan maklumat bagaimana cara untuk kita membantu Masjid Yusuf Ishaq. Mudah-mudahan masjid dapat meneruskan programnya, dapat mengurus masjid dengan baik, ya, dan disediakan, insya-Allah tersedia masjid untuk menerima kehadiran kita nanti, insya-Allah, bila keadaan sudah kembali sedia kala dan kita dapat beramai-ramai memakmurkan masjid-masjid Allah lagi. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah, ya tuan-tuan puan-puan sekalian. Baik, kita alhamdulillah minggu lepas kita telah berbicara panjang tentang hakikatnya bahawa kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu hadiah yang sangat istimewa, iaitu bahawa kita ini dituntut untuk berpaut hanya kepada Allah Tuhan yang satu, ya. Itu dah kita baca kemarin dalam ayat 27, 28 dan juga 29 surah Az-Zumar, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan banyak manfaat yang telah dapat kita terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada bicara kita minggu lepas, ya, tentang bagaimana kita ini diberikan perumpamaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak ayat kemarin Allah buat perumpamaan bagaimana ada dua jenis manusia. Yang satu jenis manusia ini tuan dia tu bagaikan seorang hamba dimiliki oleh beberapa tuan. Dan tuan-tuan dia ini bergaduh, bertelagah, berkrisis antara satu dengan yang lain dengan pelbagai arahan dan perintah. Jadi si hamba ni jadi bingung, ya, jadi bercelaru. Allah buat perbandingan pula dalam perumpamaannya bagaimana kita bayangkan seorang hamba yang memiliki tuan cuma satu saja. Jadi mudah, ya, apa yang tuannya perintahkan tu jelas, dilaksanakan, dapat penerimaan tuannya. Ya, dan itulah kata Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah kerana Allah mengatur bahawa hanya Dia Tuhan yang satu untuk kita, ya. Dan kita dah huraikan alhamdulillah dengan panjang lebar bagaimana kita kaitkan itu dengan pengajaran iktibar bahawa dalam kehidupan kita juga, ya, kejayaan, kecemerlangan itu menjadi milik insan yang tidak bercelaru dalam fokusnya, dalam kita kata matlamat kehidupannya, ya. Kita katakan dalam urusan dunia begitu saja. Kalau kita
dalam hidup ini tidak dapat tumpukan perhatian kepada matlamat yang jelas, kita ini bercelaru dengan pelbagai keinginan kita yang tak dapat kita uruskan dengan baik, ya. Itu adalah formula kepada kegagalan, ya. Dan kalau itulah dalam urusan hidup, apatah lagi dalam urusan agama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, itulah yang kita katakan kemarin terakam dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Tidak ada sama sekali siapa pun yang lain. Tuhan itu hanyalah satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita dijadikan oleh Allah yang satu. Kita teruskan kehidupan ini dengan izin Tuhan yang satu. Kita dapat melalui kehidupan dengan baik sebab rezekinya semua datang daripada kurniaan Tuhan yang satu. Kita akan balik nanti hanya kepada Tuhan yang satu. Maka kita menyembah Tuhan yang satu. Ya, kita mencari kejayaan di sisi Tuhan yang satu. Kecintaan yang paling utama itulah matlamat kehidupan kita, ialah kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ya, sebab itu kita sebagai orang Islam, kita diingatkan untuk terus menjaga keikhlasan kita, kemurnian niat kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu untuk selain daripada Allah, ya. Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah kita akan mencari lagi, ya, ayat yang berikutnya dalam surah-surah yang ada dalam Al-Quran. Fokus kita katakan kemarin untuk kuliah subuh kita ialah untuk mencari, membaca, memerhatikan dan memahami ayat-ayat Al-Quran yang ada sebut tentang Al-Quran. Ya, insya-Allah kita akan cari, tapi terlebih dahulu sebelum itu saya nak mengambil sedikit masa dalam kuliah kali ini untuk menunaikan hajat. Sebab selepas kuliah kemarin minggu lepas saya ada sebut tentang simple mindedness, ya. Kemudian atau bukan simple mindedness, single mindedness. Minta maaf, ya, tentang single mindedness. Hasil daripada pembacaan ayat-ayat kemarin saya ada sebut tentang visi, tentang peranan dalam kehidupan, ya. Jadi ada yang beberapa orang, ya, yang mengutuskan mesej kepada saya, meminta saya untuk mengulangi lagi, menghuraikan lebih lanjut lagi supaya mereka dapat jelas memahami, ya, bagaimana kaitan Al-Quran, bagaimana kaitan agama, bagaimana kehidupan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat kita jadikan sesuatu yang benar-benar relevan dan berguna untuk kehidupan kita sepanjang masa. Ya, mungkin istilah-istilah seperti single mindedness ataupun istilah seperti vision, mission, role dan sebagainya, bahasa-bahasa, kita kata bahasa-bahasa yang orang kita ataupun masyarakat kita tak terbiasa mengaitkan istilah itu dengan kefahaman agama, ya. Kalau cakap tentang agama, biasa kita cakap tentang iman, takwa, ya, ibadat, pahala, syurga, dosa neraka, ya kan. Tapi bila kita sebut ada konsep single mindedness, ada konsep vision and mission, role and function, mungkin ada yang minta lebih huraian supaya dapat lebih jelas kefahaman kita. Dan saya rasa kalau memang ada yang minta begitu, maka perlulah untuk saya huraikan lebih lanjut. Saya tak mahu kalau sampai nanti ada yang punya prasangka, ya, yang meragui ataupun menyangsikan, yang mungkin menyangka bahawa saya ni nak meliberalkan tafsir Al-Quran, mungkin saya nak memandai-mandai jadikan Quran itu sebagai sebuah kitab yang terlalu kebaratan, mungkin, ya. Mungkin ada fikiran itu di sebahagian fikiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya ambil masa, insya-Allah, ya, untuk menghuraikan lebih lanjut apa yang saya bentangkan secara ringkas kemarin. Insya-Allah ada manfaatnya. Maka insya-Allah untuk itu, alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk hari ini menggunakan whiteboard, papan tulis, sebab saya perlu untuk menjelaskan lebih lanjut konsep-konsep yang saya sebutkan kemarin dan bagaimana dia berkait dengan ayat yang kita baca, iaitu ayat 27 kemarin, ya, 27, 28 dan 29 dalam surah Az-Zumar, dan bagaimana kita kaitkan dengan kehidupan kita hakikat sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, boleh tuan-tuan, ya, insya-Allah. Saya ingat dalam 15-20 minit insya-Allah sebelum kita pindah kepada ayat yang berikutnya, ya, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya. Dalam saya nak menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut, mudah-mudahan dapat difahami apa yang kita bincangkan minggu lepas, ya, antara ayat yang kita baca tentang hakikat bahawa kita dituntut hanya berpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang satu,
dan bagaimana kaitannya, relevannya dengan apa yang kita sebut konsep-konsep seperti single-mindedness, seperti vision, mission, role, function dan sebagainya. Kita mula dengan melihat secara keseluruhan kehidupan kita lah. Dan kalau kita lihat, kehidupan kita ini adalah umpama satu perjalanan. Ya, it starts somewhere and it will end somewhere, ya kan? Dan kehidupan kita begitulah. Kita dalam perjalanan bermulanya sejak kita dilahirkan, kemudian kita meningkat dewasa, ya, kemudian sampailah hujung hidupnya, habis tempohnya Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, habis riwayat kita masing-masing, dan nanti selepas itu ada fasa yang berikutnya, itu fasa perhitungan dan pembalasan. Jadi satu perjalanan. Dan dalam perjalanan ini kita katakan bagi orang yang berjaya dan bagi orang beriman malah, kita ditetapkan untuk mempunyai matlamat, untuk mempunyai impian, ya, gambaran apakah ukur tara kejayaan yang hendak kita capai, yang perlu kita berusaha ke arahnya, ya. Sebab kalau dalam berjalan kita tak ada matlamat, maka perjalanan itu sia-sia. Ya, perjalanan itu akan hanya membawa kita kepada pelbagai tempat yang tidak dirancang dan besar kemungkinan akhirnya kita akan kecewa sendiri, ya kan? Ya, jadi perlu ada matlamat, tujuan. Dan itu juga kalau kita lihat dalam dunia korporat, ya, ataupun in the corporate world. Setiap organisation, setiap syarikat, setiap perniagaan, dia perlu mengatur plan ataupun perlu melakarkan strategi supaya syarikatnya tadi akan maju, syarikatnya akan berjaya, dan orang yang mengasaskan membuka syarikat itu akhirnya akan mengatakan, ya, aku telah mencapai apa yang dihasratkan. Pokoknya dia perlu ada matlamat. And this is called, ini yang kita katakan dalam dunia corporate, dan tidak jauh beza dengan hakikat kita sebagai manusia, ya, sebagai hamba Allah, kita perlu ada vision, VC, ya. Minta maaf saya gunakan bahasa Inggeris sebab dalam tempoh saya bekerja dulu, ya, bertugas, ini bahasa ataupun istilah-istilah yang biasa kami gunakan. Dan ini saya rasa kita sebagai orang Singapura dalam pekerjaan kita seharian, kita dibiasakan dengan istilah-istilah seperti ini. Jangan katakan dalam syarikat-syarikat kewangan, syarikat-syarikat komersial, ya, malah dalam badan-badan kebajikan, masjid sebagai contoh, ya, dalam melakarkan rancangan, ini adalah satu perkataan yang biasa. Ya, dan ini kita kata sesuatu yang ada asasnya dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita hidup pasti ada matlamat. Siapa yang tetapkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hidup tanpa tujuan. Jangan hidup tidak jelas apa matlamat kita, ya. Baik. Kita perlu ada vision. Vision maknanya apa tahap akhir kita nak sampai. Ya. Kita nak buat apa pun sekarang, kita nak buat apa pun besok, kita nak plan apa pun rancangan kita, biar kita ada matlamat. Ini vision yang kita nak capai besok. Ya. Kemudian bila kita dah tetapkan ini, kita juga perlu menyedari sekarang kita di mana. Where do we start? Kita kata kita siapa? Kita bermula dari mana? Apa hakikat kita sekarang? Ya kan? Apa realiti kita pada hari ini? Kita kata our current state, ya, our current state. Keadaan kita sekarang, ya. Jadi kalau sebuah syarikat sebagai contoh, dia letakkan visi, okey, saya hendak visi saya ataupun visi syarikat ini ialah sampai satu masa kita menjadi among the 3 largest supplier of medical equipments kepada kita kata kepada kawasan Asia Pasifik sebagai contoh, ya kan? Wah, besar visi tu, ya, to become one of the 3 largest suppliers of medical equipments kepada the region of Asia Pacific. Vision. But untuk nak isi apa rancangan kita nanti, plan dia apa, strateginya apa, we should mengakui, menyedari kita sekarang apa. Ya, kalau syarikat ini memang syarikat sekarang ini sebagai pembekal alat-alat perubatan, alhamdulillah. Cuma mungkin sekarang ni peringkat lokal aja. Ya, kita manufacture sikit aja ataupun kita just import dan kita export. Kita tak manufacture sendiri, ya. Jadi daripada situ kita akan atur macam mana sampai visi ini.
Tapi kalau misal kata sekarang syarikat kita syarikat lain, awak syarikat apa nak jadi pembekal antara 3 terbesar peralatan perubatan? Oh, kami sekarang ini ialah sebuah, kita kata syarikat penjual kereta sebagai contoh. Daripada syarikat kedai jual kereta nak jadi pembekal alat perubatan, itu kan jauh. Tapi kalau serius nak sampaikan ke situ, maka semua perancangan yang diatur mestilah mengambil kira daripada mana kita sekarang. Kalau kita tidak mahu menyedari, ya, tidak mahu mengakui kita ni siapa, maka kita tak akan sampai kepada visi kita. Habis, gormal. Ya, kata budak-budak gormal, bercampur aduk dah. Ya, apa yang kita nak buat. Now, bila kita sedar kita di mana, siapa kita, setakat ini apa hakikat kita, kita juga bila nak mengatur rancangan nanti, kita perlu menyedari resources yang kita miliki. Sumber-sumber kita apa? Jadi kalau kita sumber tak ada, kita tak tahu pun kita ada sumber apa. Ataupun kita kata sumber tak ada dan tak mungkin kita dapat, tapi angan-angannya tinggi. Tak mungkin, modal tak ada. Ataupun tak ada investors, ya kan? Termasuk sumber juga kita tak ada kepakaran, tak ada ilmu pengetahuan. Termasuk sumber juga kalau kita tak ada connection, ya kan? Kaitan ataupun hubungan dengan orang-orang lain yang boleh jadi sebahagian daripada perancangan perniagaan kita kan. Perlu kita mencari apakah resources kita. Ya? Baik. Now, kemudian bila kita atur nanti rancangan kita, kita perlu ada satu yang namanya accountability. Ya. Accountability and reporting. Pertanggungjawapan. Laporan pada siapa? Maknanya bila kita buat apa pun pada hari ini, apa pun yang kita buat, kita tahu ini visi kita, kita tahu ini current state kita, kita yang sebahagian daripada usaha ni, syarikat ini, kita kena sedar bahawa bila kita buat nanti apa yang kita lakukan, perancangan yang kita aturkan dengan mengambil kira sumber-sumber yang kita miliki, kita bertanggungjawab untuk melaporkan pada siapa. Siapa yang akan menilai kita berjaya ataupun tidak. Dan kalau ada something wrong that happen along the way, kalau benda sesuatu yang berlaku, masalah tengah jalan sampai akhirnya visi kita tak sampai, siapa yang akan mempertanggungjawabkan kita? Kita kena lapor pada siapa? Kita kena jawab pada siapa? Betul-betul? Kalau sebuah perniagaan itu merupakan private business, private owned business, then semua pekerja dia, manager ke, supervisor ke, ataupun staff biasa ke, report kepada the sole owner of that business, tauke, pemilik syarikat. Tapi kalau dia public listed company, ya, syarikat besar, maka dia ada investors, itu semua stakeholders. Ya, siapa pun yang jalankan urusan syarikat tadi, sama daripada director, general director, kita kata managers, supervisors, heads of department, staff biasa, semuanya will have to report accountable kepada the stakeholders. There must be accountability and reporting line. Ya kan? Maka sebab itu juga syarikat-syarikat, malah masjid-masjid, Pertubuhan Islam, Majlis Ugama Islam Singapura, kementerian, itu kan hujung tahun ada namanya annual report, ya, untuk melaporkan dan menjadi accountability, pertanggungjawaban. Baik. Kemudian resources yang ada bermula daripada current state kita sekarang nak sampai pada vision. Nanti sebelum vision itu kita nak nilai berjaya ke tidak, kan ada accountability dan reporting. Semua ini akan kita lakarkan dalam bentuk strategi, dalam bentuk langkah perancangan, plan kita. Ya kan? Di mana kat situ kita kata mission lah. Tapi nombor satu, kita mesti ada tempoh waktu. Ya, kita kata mesti ada timeline. Ya. Maknanya kita tak boleh lah, maknanya kalau syarikat mengatakan visinya untuk sampai itu dalam tempoh 10 tahun, kita pula sebagai staff, sebagai the whole organisation tadi kata, alah kita dah rancang ni insya-Allah 30 tahun kita akan sampai. No, then you will be accountable for that. Ya kan? Diletakkan visi kita 10 tahun sama-sama dah setuju, tapi apa yang kita buat makan masa 30 tahun baru nak sampai. Akan menyebabkan kegagalan. Ya.
Ataupun sebaliknya, vision ini hanya boleh tercapai at least in 50 years time from now. Katalah, sebab dia benda besar. Mungkin 50 tahun akan dapat tercapai. Kita pula bila atur plan ni, kita kata, no, kita akan dapat in 5 years time. Then it's not not logical, tidak realistik. Bila tak realistik, kita akan buat benda-benda yang kelam kabut. Akhirnya kita akan kecewa sendiri sebab tak masuk akal. Kita boleh capai visi yang sepatutnya 50 tahun, dalam tempoh 5 tahun kita nak habiskan. So timeline is very important. Sama ada timeline ni cuma satu, ataupun timeline ni ada dia punya peringkat-peringkat dia. Ya? Sama ada timeline ataupun timelines kita. Kalau timeline maknanya peringkat awal mungkin setahun kita nak buat ini, benda ini. The next 3 years kita nak achieve apa. Kalau 10 years kita nak sampai apa. Ada timeline dia. Penting. Ya? Tak ada syarikat yang berjaya dengan melakarkan apapun strategi tanpa mengambil kira timeline ataupun timelines dia. Ya, short term, middle term, long term. Baik. Then bila kita ambil kira ni, barulah kita kata the mission. Apa benda yang kita nak kena buat sekarang ni? Ini langkahnya. Ya, kita nak kena buat apa? Nampak tuan-tuan? Nombor 1, dalam tempoh setahun pertama, department ni buat ini, department ni buat ini, department itu. Yang finance department buat benda tertentu. Within 1 year, itu mission dia, ya kan? Di supply punya department, in that 1 year apa mission dia, mesti dapat apa? Ya, kemudian kita kata the sales department sebagai contoh, apa pula yang perlu dapat ataupun usahakan, mission dia in 1 year sebagai contoh, ataupun in 3 years, in 5 years. Work together, ambil kira timeline, tapi ini mission kita, apa yang perlu kita buat. Dalam kita buat mission ini, subhanallah tuan-tuan dan puan sekalian, dalam kehidupan pun begitu. Kita tidak boleh mengabaikan istilah ini walaupun dah orang pakai lama dah, tapi still relevant. Still relevant. Syarikat mana pun masih lagi, sama ada dia tukar istilah sikit ke, dia tukar package sikit, tapi SWOT. Ini biasa kita bincang. Ya kan? Apa strength kita, kekuatan. Apa weaknesses kita, kelemahan. Apa opportunities kita, peluang yang ada, dan apa threats, mungkin cabaran yang boleh menghambat kejayaan kita, ya kan? Tak boleh kita dah tahu kita kat mana, sumber kita dah cukup, kita tahu timeline kita berapa lama kita nak buat, kita dah atur semua perancangan kita apa yang perlu kita lakukan, kita jelas nanti hujung setahun, hujung 3 tahun, hujung 10 tahun kita kena report untuk sampai pada vision, tapi kita tak kisah faktor-faktor yang boleh menyokong kita, faktor-faktor yang boleh menghambat kita, faktor-faktor yang boleh kita manfaatkan, faktor-faktor yang terpaksa kita jauhkan. Kita kalau tak ambil kira, tuan-tuan, nanti banyak yang menjadi penghadang kita tak bersedia untuk atasi, ya kan? Baik. Nah, dan semua ini mestilah bergerak bersama untuk sampai kepada vision yang satu. Ya? Tak boleh kalau dalam syarikat ini, begitu dalam kehidupan sebagai sebuah umat. Tidak boleh ada orang yang nak keluar daripada ini. Dia ikut suka dia pula. Dah ada team, dah ada department, dah atur strategi sama-sama. The vision is very clear. These are the missions that we have state and decided upon ourselves. Ya kan? Oh, saya nak buat benda lain. Saya lagi terror, saya lagi pandai daripada the whole organisation. Ya, dia buat bisnes lain, dia buat perancangan lain. Habis tuan-tuan. Dia akan kira terkeluar daripada organisasi ini. Dan kalau ada staff, employee, officer, even the highest director sekalipun, kalau punya perangai macam ni, keluar ni, apa yang perlu dibuat? Kick him out of the organisation. Awak tak sesuai kerja di sini sebab kita dah set sama-sama, vision dah clear. Apa yang awak buat tidak akan bawa ke sini, akan mengganggu ke semua yang lain. Ni semua benda-benda. Ini kita kata these are the boundaries. This is one single plan for one single organisation. Jangan keluar daripada sempadan ini. Jelas? Tuan-tuan, dapat tangkap tak? Bagaimana ini sesuai dengan kehidupan kita sebagai hamba Allah? Lihat tuan-tuan ya. Lihat tuan-tuan ya. Kita kata, hasil daripada perbincangan minggu lepas, kita perlu fokus. Itu yang saya istilahkan ataupun saya ketengahkan satu konsep single-mindedness. Ya kan? Kita jelas apa matlamat kita,
Kemudian dalam kita bergerak ke sana, apa pun yang cuba distract kita, ganggu kita, tarik perhatian kita pergi tempat lain, no, kita istiqamah, ya kan? Jelas single mindedness. Yang penting kita clear nak capai. Ya, hasil daripada pembacaan ayat lepas. Tapi dalam kehidupan, Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, tuan-tuan. Ya, tiap-tiap hari kita bekerja, kita berusaha, tiap-tiap hari kita nak jadikan kehidupan kita ni sebagai ibadat. Kan saya pernah bentangkan dalam salah satu kuliah kita bahawa ibadat dalam Islam itu bukan hanya solat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Quran, haji, tak. Tapi semua yang kita lakukan itu adalah ibadat dengan syarat-syaratnya. Niat untuk Allah, jangan buat benda itu dengan melanggar hukum Allah, ya kan? Bila kita buat sesuatu, kalau nak jadikan ibadat, jangan sampai menyebabkan penganiayaan, kemudaratan pada orang lain. Itu kan ada syarat-syarat, kita pernah bincang dulu, ya kan? Baik. Begitu dengan apa yang kita lihat yang telah disusun bahasa modennya. Ya? Allah bantu kita dalam kehidupan kita seharian, kita nak jadikan ibadat, there must be certain checkpoints in every part of our single day. Ya? Pagi ada checkpoint dia. Tengah hari ada checkpoint dia. Ya kan? Petang ada checkpoint lagi. Nanti matahari tenggelam ada checkpoint, malam to close the whole day ada checkpoint. Checkpoint maknanya apa? Kita duduk, kita semak. Yang tadi aku dah buat in the past few hours, beberapa jam yang lalu ni, macam mana? Is it ikut kepada apa yang sepatutnya kita lalui, ataupun kita dah terkeluar ni sebenarnya, ataupun kita tak ikut mission kita, ataupun kita lupa bahawa kita ada accountability nanti nak jawab. Apakah kita tak ambil kira bahawa ada halangan ataupun gangguan ya akan merosakkan kita, kita biarkan dalam perjalanan hidup kita, daripada subuh sampai ke zuhur. Zuhur duduk sekejap, checkpoints. Nanti lepas tu sambung kerja, nanti asar dengan urusan hidup dunia kita dan sebagainya, asar duduk check lagi, semak lagi, maghrib semak lagi. Itu solat. Ya kan? Sebab itu solat itu dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu sebagai mi'raj seorang mukmin. Hubungan dia naik berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya bantu dia jaga ini. Nampak tuan-tuan? Dan subhanallah, ya, Allah atur ya dalam solat itu, subhanallah, bacaan yang paling utama yang perlu diulang-ulang, malah bukan setakat satu kali dalam solat, tapi dalam tiap-tiap rakaat solat kita, surah Al-Fatihah. Tuan-tuan, ini sebagai lanjutan kepada apa yang saya bentangkan minggu lepas, sebab ada yang bertanya apa, macam mana kita betul nak relevankan antara ayat-ayat Allah, Quran, agama dengan apa yang saya sebutkan, ada vision, mission, single mindedness dan sebagainya, ya kan? Lihat, all this semua ni, kalau kita lihat, ada captured in surah Al-Fatihah. All this captured in surah Al-Fatihah. Contoh. Nombor 1, surah Al-Fatihah, ayat pertama. Kita mulakan dengan baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ya kan? Now, kita pernah dengar tak orang kata, we start with the end in mind. Kita mulakan dengan apa pun, matlamat akhir tu dalam tumpuan kita. Supaya kita nak mulakan apa pun, kita tahu kita nak pergi mana. Jangan kita mulakan sesuatu tak jelas nak pergi mana. Nak capai apa? Apa kejayaan yang nak diukur pada kita? Jangan. We start with the end in mind. Ya kan? With the vision. Vision kita itu ada terangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Saya katakan minggu lepas apa tuan-tuan? Hujung hidup kita habis. Nanti kita akan dibangkitkan hari pembalasan. Allah akan semak, Allah akan hisap, akan kira. Akhirnya, kita harap-harap kita tak masuk neraka, kita masuk syurga. Betul tak? Tapi, apa yang saya sebutkan juga, Nabi SAW telah mengingatkan, bukan amalan kita yang masukkan kita dalam syurga, tapi rahmat Allah, cinta Allah. Bila kita disayangi Tuhan, barulah sayang Allah itu, kasih Allah itu, rahmat Allah itulah yang akan menyebabkan kita dapat masuk dalam syurga. Jadi, sebab itu saya katakan minggu lepas, kalau perasan, kita punya matlamat akhir, our ultimate goal, and that constitute our vision, ialah rahmat Allah. Rahmat Allah.
Kita mula baca Bismillahirrahmanirrahim, mula baca Al-Fatihah dengan apa? Bismillahirrahman, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Bagi yang berminat, tuan-tuan puan-puan yang berminat boleh merujuk, ikuti kuliah duha saya Masjid Al-Ansar. Mula daripada sebulan yang lepas, selama beberapa minggu, ya, saya berbicara tentang Bismillahirrahmanirrahim. Saya berbicara tentang rahmat Allah. Saya berbicara yang minggu lepas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tuan-tuan, pertama bacaan kita dalam surah Al-Fatihah. Tak kiralah ulama kata itu ayat pertama ke ataupun bukan ayat pertama, pokoknya kita baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dulu. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ingat, nak buat apa pun dalam surah Al-Fatihah sebelum cerita apa pun, rahmat Allah kita ingatkan. Tak baca Fatihah, kita nak buat benda apa pun. Mula nak makan, mula nak keluar rumah, mula nak pergi kerja, mula nak balik rumah, mula nak masuk rumah, ya, mula nak pakai pakaian, apa pun kita nak buat. Nabi pesan apa? Apa-apa pekerjaan yang tak dimulakan terlebih dahulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka pekerjaan itu terkodong, putus. Maknanya Allah tak kasih kejayaan, Allah tak kasih barakah, tak kasih rahmat. Nak buat apa pun, mulakan dulu. The end in mind. Matlamat akhir kita mulakan ingat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat Allah. Nampak tak? Baik. Kemudian ayat kedua apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa itu Allah? Rabbil Alamin. Siapa kita? Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Jadi kalau gitu Allah Tuhan sekalian alam, kita siapa? Kita alam ini. Kita manusia sebahagian daripada alam ini. Alam maknanya segala yang lain selain Allah. Semua yang ada alam ini, yang bernyawa ke, tak bernyawa ke, yang pandai ke, yang tak pandai ke, manusia ke, haiwan ke, batu ke, pokok, semua itu alam. Yang mana alam ini Tuhannya satu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. This is our current state. This is our reality. This is who we are. Ini kalau kita lupa bahawa kita ni adalah makhluk. Kita lupa bahawa kita ni adalah sebahagian daripada alam. Kita lupa bahawa ada Tuhan. Kita lupa bahawa Tuhan itu memiliki kita, menguasai kita. Kita lupa bahawa yang terpuji hanya Allah. Alhamdulillah, terpuji hanya Allah. Kita hanya makhluk. Kita kalau lupa, kita besar kepala. Kita anggap kita lah, I'm the one, I'm the man. Ya kan? Lupa pada Tuhan. Our current state is that. Jangan lupa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita bermula dari mana? Kita bermula dengan izin Allah, dengan ciptaan Allah. Sekarang ini kita mampu hidup, kenapa? Sebab Allah kasih kita rezeki. Allah yang mengatur kehidupan kita. This is our current state. Kita tak akan sampai pada rahmat Allah sebagai matlamat kejayaan kita akhirnya kalau kita lupa siapa kita. Ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Apa tuan-tuan? Next. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa itu yang Rabbil Alamin tadi? Tuhan sekalian alam itu siapa? Dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim. Tuan-tuan, tadi kita dah sebut Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Bismillahirrahmanirrahim. Itu matlamat kita nak dapat rahmat Allah. Cinta Allah itu vision kita akhirnya. Supaya dengan itu insya-Allah dapat rahmat Allah, dapat cinta Allah, kita dapat masuk syurga, kita selamat daripada neraka. Tapi bila Allah ulang balik Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa? Allah nak ingatkan, kita hidup ini sebagai makhluk, jangan kita rasa bahawa kita ini tak ada harapan. Jangan kita tak semangat nak bangkit, rasa tak mampu untuk berusaha. Jangan sampai kita merasakan bahawa ini satu yang tak masuk akal lah, tak boleh sampai. Jangan tuan-tuan, sebab Allah berikan segala yang kita perlukan. Allah kasih umur, Allah kasih tenaga, Allah kasih akal. Allah turunkan kitab untuk kita baca dan fahamkan sebagai panduan. Allah berikan kesihatan. Segala yang kita perlukan untuk sampai daripada mana kita sekarang ini sampai pada rahmat Allah, Allah provides us with it. Allah kasih, Allah kurniakan. Dan itu namanya resources, sumber
Bila Allah kata Allah tu Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang, Maha Pemurah. Maknanya Allah kasih segala yang kita perlukan untuk kita mampu jalan sampai kepada vision ini. Nampak tuan-tuan? Dan Allah pemurah, Allah tak lokek. Jangan katakan orang beriman dapat keperluannya. Yang tak beriman, yang pilih untuk kufur pun Allah kasih kesempatan. Tak apa, gunakan. Mana tahu dia berusaha, dia berjaya, besok lusa hatinya terbuka, cuba mencari kebenaran, besok lusa dia beriman. Allah kasih peluang. Orang jauh macam mana pun, tak apa selagi ada umur, belum sampai ajal maut dia, ya kan? Resources are being provided throughout our life. Sebab Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, tuan-tuan, subhanallah. Kat mana kita sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Provide us with a vision. Visi kita akhirnya untuk mencapai rahmat Allah. Sebab Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya? Siapa kita? Apa current state kita? Di mana kita sekarang? Kita adalah hamba Allah. Kita sebahagian daripada alam yang Allah ciptakan. Dan Allah itu Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siapa itu Allah? Sifatnya apa? Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebab itu Allah kurniakan kita segala yang kita perlukan. Itu adalah sumber kita. Itu adalah resources yang perlu kita manfaatkan. Jangan tidak menghargai kurniaan Allah. Sebab itu jadi sumber kita manfaatkan untuk teruskan perjalanan sampai kepada matlamat akhir. Nah, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Apa makna Maliki Yaumiddin? Allah yang menguasai hari pembalasan. Maliki, dia yang menguasai hari pembalasan. Itu nanti hari di mana Allah akan periksa, Allah akan tanya, Allah akan hitung, Allah akan buat penilaian. Pada hari itu tak ada orang yang mengatasi kekuasaan Allah. Tak ada orang lain yang boleh buat decision, keputusan selain Allah. Tak ada siapa yang boleh buat keputusan orang ni masuk neraka ataupun ni masuk syurga. Hanya Allah. Tak ada siapa boleh lari daripada mahkamah Allah. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. That is accountability and reporting kita. Hidup dunia, you will not be able to achieve Allah's mercy and love. Kita tak akan mampu mencapai rahmat Allah kalau kita lupa bahawa kita ini akan dihitung oleh Allah. Bahawa kita akan balik diperiksa amalan kita dan usaha kita oleh Allah. Bahawa kita nanti akan report and we will be accountable to Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hatta dalam pekerjaan dunia pun, katalah kalau kita bekerja dengan satu syarikat sebagai seorang pekerja, ya, kita kan report pada supervisor, supervisor mungkin report pada bos dia, head of department, report pada director dia, ya. Tapi kita sebagai orang beriman, kita faham kita punya reporting, kita accountability kita dua. Satu kepada bos kita tempat kerja, kita buat salah kita kena report, kita kena ambil tindakan, ya kan? Tapi dalam masa yang sama, dalam menjalankan pekerjaan kita di tempat kerja kita, di syarikat mana pun, kita juga akan accountable pada Allah. Allah akan tanya, kamu kerja kat syarikat ni waktu di dunia kan? Ya, ya Allah. Kamu jadi apa? Oh, saya jadi pegawai kewangan, ya Allah. Financial, executive sebagai contoh. Finance executive. Ya? Apa yang kamu buat? Malulah nak cakap, ya Allah. Dulu aku ada gelapkan sikit duit syarikat, ya kan? Tukar-tukar sikit dia punya akaun dia, ada sebahagian tak perasan masuk dalam akaun aku sendiri, ya Allah. Kita accountable kepada company, yes. Dan finally, nanti akhirnya kita akan accountable kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, this is Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Hari apa? Hari pembalasan. Allah yang menguasai. Sebab itu, kita kata these are the checkpoints. Setiap hari. Pagi bangun tidur, sebelum pergi apa pun, buat apa pun pekerjaan, mungkin ada yang kerja malam. Pagi nak berehat, sebelum berehat, buat muhasabah. Dalam solat kita, disuruh baca apa? Maliki Yaumiddin. Apa yang aku dah buat? Berapa jam yang sebelum ni? Ya. Allah perhatikan. Kita ada muhasabah, muraqabah dengan Allah kan? Begitu maghrib kita salat, satu hari dah kerja, balik salat maghrib, Maliki Yaumiddin. Nak kena jawab depan Allah nanti. Apa yang aku buat, apakah membantu untuk dapatkan rahmat Allah ataupun sebaliknya, ya kan? Kemudian Yaumiddin, hari pembalasan. Hari pembalasan maknanya apa? Kita kat dunia, setakat dunialah kita hidup. Setakat dunialah tempat kita berpeluang untuk melakukan usaha, kerja dan perancangan kita. Ya kan?
Habis tempohnya, nah. Sebab itu, dunia tempat kita kerja, dunia tempat kita usaha. Akhirat dah tak ada lagi amalan akhirat kita nak buat. Tak ada nanti kat padang mahsyar baru kita nak cari nak sedekah. Pasal dulu kat dunia pelokek sangat. Nak sedekah dengan apa? Harta pun dah tak ada lagi pada waktu itu. Kat padang mahsyar baru sibuk waktu orang tengah sesak-sesak kelang kabut. Waktu kita nak solat. Pasal dunia dulu tak solat. Dah tak pakai dah solat kita pada waktu itu. Ya kan? Dia menggambarkan timeline kita. Tempoh masa. Ya kan? Kita current state sini. Resources Allah kasih sebab Allah Maha Pemurah. Ya kan? We are very clear, kita jelas, kita ada accountability, laporan pada siapa kita nak kena beri, jawapan pada persoalan nanti macam mana. Sebab akhirnya kita nak sampai matlamat rahmat pada Allah. Ingat, kesempatan, the timeline yang Allah berikan pada kita ialah semasa kita hidup di dunia. Kat sana dah Yaumiddin, dah bukan hari untuk kita kerja lagi dah. This is the timeline. Sebelum Yaumiddin. Sebab Yaumiddin hari untuk being accountable dengan to report. Masa kat dunia, itulah waktu kita nak jalankan mission kita, tanggungjawab kita, tugas dan peranan kita. Nampak tuan-tuan? This one, Maliki Yaumiddin, Allah tu menguasai hari pembalasan. Ini indicates the accountability and the reporting line, and it also give an indication of timeline kita dalam perjalanan hidup ini. What's next? Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Kenapa kita sibuk cakap pasal kita menyembah hanya Allah? Sebab memang itu misi tugas kita. That is our main, in fact, that is our sole responsibility. That is our sole mission kita. Sebab Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku jadikan manusia, jin, hanyalah semata-mata untuk beribadat kepada aku. That is our mission. Iyyaka na'budu, untuk beribadat kepada Allah. Hakikat kita sekarang sebagai hamba Allah, sebagai manusia, kita nak dapatkan rahmat Allah sebagai matlamat akhir kita, kejayaannya. Kita diberikan resources oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, segala yang kita perlukan. Ya kan? Kita sedar bahawa apa yang kita buat nanti akan perlu kita jawab depan Allah. Dan itu yang perlu kita buat hanyalah ketika kita masih di dunia sebelum datang Yaumiddin, hari pembalasan. Ya kan? Jadi apa yang kita nak buat sekarang ni? Apa mission kita? What are the things that we need to do then? What is the plan? What is our role? Iyyaka na'budu. Peranan kita ialah untuk beribadat kepada Allah. Beribadat maknanya apa? Serah diri kepada Allah. Ambil tahu apa Allah minta dari kita. Apa Allah suruh, kita buat. Apa Allah larang, tinggalkan. Apa Allah kasih, syukur. Apa Allah belum beri, sabar, usahakan lebih baik lagi, ya kan? Hubungan dengan Allah, jaga. Hubungan dengan sesama manusia, makhluk yang lain, Allah kata, kita jaga juga. Hablum minallah wa hablum minannas. Ini semua adalah ibadat. Ketaatan. Mematuhi arahan Tuhan. Ya Allah, Ustaz, kita hidup macam-macam kita nak buat. Takkan ibadat aja. Itu saya kata-kata tadi, jangan bayangkan ibadat hanya solat aja, jangan bayangkan ibadat hanya baca Quran sahaja. Semua yang kita buat itu adalah ibadat. Ya. As a security officer sebagai contoh, orang jaga keselamatan syarikat. Walaupun dia kat bangunan pondok luar, bangunan. Orang lain duduk bangunan besar kat dalam, ya kan? Tetapi dia part of this. Dia jalankan tugas menjaga keselamatan bangunan syarikat as a security officer. Itu kalau dibuat dengan niat untuk Allah, dibuat dengan jaga peraturan ditetapkan oleh Allah, tidak khianat, tidak langgar hukum Allah. Jadi security guard katalah satu malam daripada pukul 10 kerja sampai pukul 10 pagi baru balik katalah. Throughout that 12 hours, panjang 12 jam kerja. Jadi ibadat. Nampak tuan-tuan? Seorang suri rumah tangga, seorang isteri yang pilih untuk tidak bekerja, walaupun ada kelulusan tinggi sebagai contoh. Tak, saya nak dedicate, sebagian orang ya, saya nak tumpukan perhatian, jaga rumah tangga sebab anak-anak semua dalam peringkat umur yang perlu sepenuh perhatian saya. Ini pilihan saya nak jaga rumah dengan baik. Sepanjang hari, kalau security officer kerja 12 jam tu dah kira panjang, seorang suri rumah tangga satu hari kerja berapa jam, Bu? Puan-puan, seorang suri rumah tangga kerja berapa jam? Daripada sebelum subuh dah bangun pukul 5 pagi. Terus
Sampai orang lain sudah tidur, baru dia nak tidur, tuan-tuan. Pukul 12, pukul 1 belum tentu dah tutup mata. Berapa jam tu? Berapa jam? 24 jam, tolak waktu sikit tidurnya. Mungkin ada dapat tidur cuma 5 jam. Katalah 5 jam. Bermakna 19 jam. Kerja macam-macam kerja buat. Makan, minum, keluarga, pakaian, rumah tangga, kerja rumah, sekolah budak-budak. Itu ibadat. Kalau niat kerana Allah, reda Allah kita cari dan buat, jangan sampai melanggar peraturan hukum Allah. Nampak tak? Iyyaka na'budu. This is where our mission is. Beribadat kepada Allah. Beribadat kepada Allah. Yang jadi pemimpin, ya, kepimpinannya jadi ibadat. Yang dipimpin juga sepanjang dia melaksanakan, kita kata, apa yang diminta oleh pemimpin tadi jadi ibadat. Seorang guru jadi ibadat pekerjaannya, seorang pelajar sepanjang menuntut ilmu jadi ibadat kita kata pembelajarannya. Ya. Seorang yang jaga keselamatan beribadat sepanjang tugasnya, yang pembersihan jadi ibadat sepanjang pekerjaannya. Subhanallah. Siapa pun kita, apapun kerjaya kita, iyyaka na'budu, menggariskan misi, peranan, our mission, benda yang kita buat sepanjang kehidupan demi mencapai rahmat Allah. Nampak tak? Iyyaka na'budu, lepas tu apa? Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah aku taat. Aku serahkan, aku laksanakan, aku patuh, aku beribadat, aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta bantuan. Kenapa minta bantuan daripada Allah? Sebab sepanjang perjalanan ini kita akan berhadapan dengan ini. Ya, ada kekuatan. Ada masanya kekuatan itu kita tahu, kita perlukan, tapi kita belum ada. Kita perlukan kekuatan itu. Pada siapa kita mohon? Wa iyyaka nasta'in, ya Allah aku minta bantuan hanya kepadamu ya Allah. Kadang-kala dalam buat semua ini kita kena mencari ada kelemahan kita. Ada kelemahan kita, kelemahan dalaman ke, kelemahan luaran ke, kelemahan dari sudut kemampuan mengatur sumber ke, kelemahan dari sudut mengatur kekuatan jiwa ke, kita lemah. Orang beriman minta bantuan siapa untuk mengatasi kelemahan dia? Wa iyyaka nasta'in, kepada Allah, ya Allah hanya kepadamu kami meminta bantuan. Dalam perjalanan ini ada opportunities, ada peluang, ya Allah. Itu peluang aku nampak tapi kita belum miliki. Ya kan? Ini peluang tertentu yang kami dalam sebagai sebuah keluarga kami nak capai kebahagiaan, keridaan-Mu ya Allah, kami perlukan peluang itu untuk kami miliki. Minta tolong dengan siapa? Minta tolong dengan Allah. Ada ancaman, threats, ancaman. Ya, ada bahaya yang boleh memudaratkan kita, sama ada sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak, sebagai pemimpin, sebagai rakyat, sebagai manager pengurus, sebagai pekerja biasa, sebagai orang atasan, orang bawahan, sebagai peniaga, sebagai pembeli, siapa pun kita. Setiap orang daripada kita ada threats, ada ancaman-ancaman tertentu yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita tak sedar. Kalau kita lalai, habis merosakkan perjalanan kita, usaha kita, strategi kita. Ada threats, nak minta tolong dengan siapa? Wa iyyaka nasta'in. Okay? Hanya kepadamu ya Allah kami mohon bantuan. Nasta'in. Ya kan? Nah, okey Ustaz, very clear. Alhamdulillah. We start our vision. We are very well aware of where we are, our current state, who we are. We realize that we have a lot of resources made available to us. Yang belum ada pun insyaAllah kita boleh usahakan. We are very full aware that there are some accountability, there are some reporting lines that we need to do at the end of our plan and end of our strategy. Ya kan? Kemudian there are some timelines that we have to follow. Kemudian we are very clear of our mission. Siapa pun kita, department mana pun kita kerja apa pun, peranan apa pun, apa yang perlu kita buat, that's our mission. Dan kita ada tempat untuk kita usahakan ini, SWOT analysis, kita ada Allah untuk kita ambil tahu. Nah, and this whole thing is one single journey. One single journey. From here, bawa-bawa straight sampai atas. Inilah yang namanya, kalau saya boleh tulis, ihdinas siratal mustaqim.
Ni semua ni. This one whole journey. Satu strategi, satu plan. Siapa pun kita, mungkin antara kita kerjanya jadi ustaz ke, kerja jadi Pak Bilal ke, kerja jadi imam ke, kerja jadi pelayan restoran ke, kerja jadi ahli sukan ke, kerja sebagai guru. Siapa pun kita. Ya. Dalam mission kita pelbagai roles, functions. Tapi this is one single journey. Kita sedar kita ni siapa. Kita tetap fokus bahawa resource kita datang daripada Allah Maha Pemurah. Kita ada reporting nanti, siapa pun kita, reporting kita satu. This is called single-mindedness, this whole thing. Nak sampai fokus untuk sampai rahmat Allah. Ini cinta Allah. Ini our ultimate goal that we share, siapa pun kita. This is our shared vision together. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah, kau pimpinlah kami di atas jalan yang lurus. Maknanya ikut dalam ini. Dalam ini, jalan yang lurus ni. Tak ada bingkang-bingkok. Ya Allah, pimpin kami. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini jalan yang engkau kurniakan kepada orang yang dapat nikmat. Ghairil maghdubi alaihim. Kami tak nak terkeluar daripada jalan yang lurus sebab itu jalan siapa? Itu jalan orang yang al-maghdub alaihim, yang akan ditimpakan kemurkaanmu ya Allah. Waladhdallin, jalan orang yang sesat daripadamu ya Allah. Ni ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yang tepi ni kat luar ni. Ghairil maghdubi alaihim. Minta maaf kalau saya tulis lebih kurang aja, tulisan saya tak cantikkan hari ni. Waladhdallin. Kat luar ni, kat luar ni. Luar daripada sirat al-mustaqim yang telah kita tetapkan untuk dapat Allah Subhanahu wa taala rahmatnya, cintanya akhir perjalanan hidup kita nanti. Nampak tuan-tuan? This is, kita kata, the single-mindedness yang perlu ada dalam jati diri setiap mukmin. Di mana dia fokus matlamat dia apa, siapa diri dia, accountability-nya pada siapa, resource-nya apa, very, very focus, very clear in mind. Itu yang saya katakan. Apa yang kita baca minggu lepas. Allah buat perumpamaan. Ya, biarlah kita jadi seorang yang Tuhan kita, Tuan kita satu. Kita report pada dia saja. Kita are accountable to Him only. And His pleasure is the only ultimate goal yang kita nak capai. Kita nak minta tolong hanya pada dia. Mission kita ialah untuk beribadat hanya kepada. Very easy. Although kat situ banyak challenges dan banyak roles yang different antara kita. Jangan jadi orang yang kata Allah minggu lepas, bagaikan seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh tuan yang macam-macam. Semua bergaduh antara satu dengan yang lain. Bila kita tak di sini, ini jadi benda-benda yang distract kita. Kita jadi tak clear, kita nak buat apa kehidupan kita ni? Kita nak jalan mana dalam kehidupan kita ni? Kita nak sampai mana matlamat hidup kita ni? Tak nak ini. Ini semua yang Tuhan dia banyak. Alhamdulillah kata Allah dalam ayat kemarin. Maha puji bagi Allah sebab Allah telah tentukan ini untuk kita. Inilah yang saya katakan. Ayat Al-Quran relevan dengan kehidupan kita. Ayat Al-Quran sesuai dengan perkembangan hidup dunia dan perkembangan hidup manusia. Mungkin ada orang kata, Ustaz dah kasih satu tafsir baru bagi ayat Al-Fatihah ataupun surah Al-Fatihah. Apakah kita menolak tafsir yang dah ada dalam kitab-kitab tafsir diberikan oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW? Ustaz dah buat satu benda baru ni, tafsir baru. Tuan-tuan dan puan sekalian, apa saya bentangkan ini bukan tafsir. Yang namanya tafsir Al-Quran, itu kan ada ilmunya, ada kaedahnya. There is a standard, certain, kita kata methodology untuk kita menafsirkan ayat Quran. Tak boleh sembarang, itu kena ikut. Ya, orang kalau tak ikut kepada syarat-syarat, kaedah, ilmu untuk menafsirkan Quran, pandai-pandai nak beri tafsiran Quran yang berbeza, takut menyesatkan. Saya tidak menawarkan satu tafsir baru kepada Al-Fatihah, tidak. Tafsir yang ada, the standard yang kita kata telah diterima oleh para ulama dan umat Islam selama ini, maksud Al-Fatihah daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin amin, itu kita pegang. That is the tafsir of Al-Quran. Itu maksud Al-Quran. Tetapi sebagai umat yang melalui kehidupan,
Yang mana Al-Quran kita terima sebagai satu kitab yang memandu kita sepanjang kehidupan. Nampak tuan-tuan? Kita luaskan bagaimana boleh kita manfaatkan. Yang saya bentangkan adalah bagaimana kita memanfaatkan Al-Fatihah. Bukan kasih tafsir baru dengan buang tafsir yang dah ada. Tak. Na'udzubillah. Ya, jangan salah faham. Sebab saya takut apa yang ditimbulkan pertanyaan diajukan pada saya lepas kuliah kemarin, takut ada mengatakan, Ustaz dah kasih tafsir baru. Ada single-mindedness lah, ada vision, mission, strategy, role, function, apa ni. Ini ayat Quran, mana ada hadis bercakap pasal benda tu? Tak. Kita mengembangkan pemahaman dari sudut bagaimana kita jadikan Al-Quran ini, ayat-ayatnya relevan sesuai dengan keperluan kita. Bagaimana kita meluaskan manfaat yang boleh kita petik daripada ayat Al-Quran. Dan Alhamdulillah, kalau ini kita fahami, subhanallah, kuatnya jiwa seorang mukmin. Jelasnya perjalanan seorang mukmin. Tepatnya accountability dan pertanggungjawaban seorang mukmin. Dan cantik dan indahnya seluruh perjalanan hidup seorang mukmin. Alhamdulillah. Macam saya katakan, tiap-tiap solat, kalau boleh kita hayati, supaya dalam pekerjaan apa pun kita buat, kita tak lari. Inilah ihdinas siratal. Inilah yang kita hendak. Inilah yang kita nak sampai. Jalan yang lurus, yang satu mustaqim, itulah jalan, bukan one single line. Siratal mustaqim, jalan bukan one single line. Mesti jadi ustaz aja semua orang. Itu saya kata minggu lepas. Bukan semua jadi ustaz. Bukan semua duduk kat masjid aja. Tak. Mission kita ikut apa yang kita pilih, ikut apa yang Allah tentukan untuk kita. Tapi ini sama. Ini sumber resource kita sama daripada Allah. Ya? Ini sama hanya kepada Allah. Timeline kita dunia sama, tak ada dunia lain. Yang mana kita akan balik hari pembalasan hanya dengan Allah satu. Ya kan? Sebagai orang beriman, apa pun mission kita tetap yang namanya semua itu sebenarnya sebagai ibadat kita kepada Allah. Nampak tuan-tuan? Ada masalah, ada peluang kita nak dapatkan, minta dengan Allah. Sama, tempat kita bergantung, tempat kita meminta. Ya kan? Akhirnya kita dapat berjaya mendapatkan rahmat Allah. And that is our shared vision, that single one ultimate goal yang sepatutnya dipegang menjadi pautan setiap orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain-lain jangan ambil kisah, tak nak minta Allah lindung kita, kita pun jangan sampai terkeluar ring, ya. Jangan terkeluar ring, jangan terkeluar daripada batasan. Ini semua siratal ladzi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita tak nak. Takut nanti kita dimurkai, takut nanti Allah anggap kita dah sesat daripada kebenaran. Wallahu a'lam bissawab, tuan-tuan dan puan sekalian. Alhamdulillah. Saya minta maaf, saya rancang nak sebut ni dalam 15-20 minit aja, kemudian kita nak masuk surah yang berikutnya. Cari ayat yang baru ya. Tapi alhamdulillah, walaupun cuma setakat ini, saya harap dapat dihayati, dapat kita renungkan. Saya mungkin silap. Ini adalah sesuatu yang saya rasakan perlu, satu yang saya yakini. Mungkin saya silap. Terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama ada nak ambil ini sebagai satu pegangan, sekurang-kurangnya fikirkan, kalau ada kebenarannya, ada manfaatnya, ayo. Ya. Kita kalau lihat hidup kita ada something yang tak kena dengan apa yang terangkum dalam Al-Fatihah, dalam Al-Quran, let us now make adjustments pada kehidupan kita, pada kepribadian kita. Ya, kalau kita rasakan dengan ini, rasanya kita dah kat sini dekat-dekat lah nak terkeluar. Nah, tarik balik, ke tengah balik. Sebab inilah as-sirat al-mustaqim yang kita hendak. Ya, insya-Allah Allah pelihara kita, Allah lindungi kita. Ya, Allah berikan banyak kesempatan kepada kita untuk perbaiki diri. Ya, mudah-mudahan apapun sepanjang perjalanan, ada masalah, ada cabaran, ada kesulitan, mungkin kadang-kadang ada hambatan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan. Allah jelaskan pemikiran kita, Allah damaikan hati kita, Allah lapangkan dada kita, Allah bersihkan niat kita, Allah berikan kefahaman yang indah kepada kita. InsyaAllah. Akhirnya kita hidup sebagai makhluk yang indah. Kita berjalan dalam hidup dalam keadaan kita indah. Dan kita mengharapkan kita sampai ke penghujung hidup kita nanti juga penuh dengan keindahan. Mudah-mudahan akhirnya
pada hari di mana tidak ada perlindungan yang lain selain daripada perlindungan Allah yang maha indah, kita dapat balasan yang sangat indah, yang paling indah daripada Tuhan. Di tempat yang paling indah, dapat bertemu berdampingan dengan insan yang paling indah, iaitu junjungan dan sanjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita bertemu dalam pertemuan akan datang minggu hadapan, hari yang sama, waktu yang sama, dalam siri kuliah subuh anjuran Masjid Yusuf Ishak kita. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sayang tuan-tuan dan puan-puan semua kerana Allah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.